yang tidak kamu kerjakan. Ini juga ada juga dimaknakan oleh sebahagian mufassirin dengan maksud orang yang mengajak kepada kebaikan dan sebagainya, tapi dia sendiri tak buat. Ini kena dekat para asatizah dengan ustazat jugalah. Ceramah, ajak orang suruh buat itu, suruh buat ini, suruh buat baik, suruh buat begitu, suruh buat begini, tapi dalam masa sama dia sendiri tak buat. Dia sendiri kona, contohnya. Dia sendiri tapi ini perkara orang kata apa, perbahasan kedua lah. Tapi itu pun tetap jadi kebimbangan jugalah. Jika benar ayat ini bermaksud kepada perkara tersebut, tentulah orang yang bercakap ni kena lebih berhati-hati lah. Kerana apa? Kerana akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi saya lebih cenderung kepada ayat ini ditujukan kepada orang yang mengatakan, menjanjikan sesuatu tapi kemudian tidak ditunaikan. Baik. Seterusnya hadis yang pertama yang kita nak baca hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara yang kalau orang sesiapa yang ada empat perkara ni, kompom-kompom lah dia munafik, kata Nabi. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'ah. Kalau dia ada sebahagian, maknanya dia ada sebahagian daripada ciri-ciri orang munafik. Kalau semua kompom munafik. Kalau sebahagian ni dia ada sebahagian ciri orang munafik. Hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan sifat-sifat tersebut. Apa empat benda ni? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini berat, tuan-tuan. Mendapat amanah, khianat dengan amanah ni berat. Ini bukan benda yang ringan, benda yang kecil. Ramai orang suka lah suka suka mengambil amanah. Kata pepatah Melayu apa, tak ada beban batu digalas. Tak ada beban batu digalas. Ada konteks yang betul, ada konteks yang tak berapa betul. Kerana memang kehidupan kita di dunia ni, kita memang kena ambil sebahagian amanah. Kena ambil. Nanti kalau kita kata, kita pakai terus perkataan tak ada beban batu digalas tu, mana dia berkata, ada sebahagian kumpulan kata, kami tak nak kahwin lah kalau gitu. Kami tak nak lah kahwin. Sebab kahwin ni amanah. So kami tak nak, tak ada beban, jangan batu digalas. Kami tak nak kahwin. Nanti kahwin nak kena tanggung anak orang pula, amanah. Nanti kalau dah dapat anak, nak kena tanggung anak pula, amanah lagi. Bukan tanggung saja, nak kena didik, nak kena itu, nak kena ini. Kalau gitu kami tak nak lah. Kami tak nak kahwin. Ini nanti takut jadi faham salah macam ni.
Jadi yang dimaksudkan dengan amanah tadi maksudnya apa yang kita patut ambil, kita mampu, insya-Allah teruskan. Ya. Hatta nak jadi pemimpin ke, nak jadi apa ke, nak pegang amanah, silakan. Tapi kena ingatlah, semua amanah tu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Mana kena buat persediaan lebih lah. Itu sebab saya berpendapat, orang yang nak terjun, orang yang nak pikul suatu amanah ni, dia kena melalui proses tazkiyatun nafs. Dia kena melalui proses penyucian jiwa, pemahaman dan penyucian jiwa pada perkara yang dia nak tempuh tu. Macam kita nak bawa kereta, tuan-tuan. Kita nak memandu, kita kena pergi ambil lesen dulu. Sebelum dapat lesen kereta, kita kena pergi belajar dulu. Dia akan ajar undang-undang, macam mana nak bawa, signal dekat mana, ya. Kalau nak corner macam mana, nak parking macam mana nak naik bukit, tengok kiri kanan, macam-macam lah. Semua peraturan jalan raya akan diajar sebelum seseorang tu diberi lesen untuk memandu. Jadi sebahagian daripada ilmu untuk menjadi pemerintah ni, selain daripada ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran, itu memang kena ada, kan? Kerana selain daripada amin, selain daripada amanah, sifat seorang pemimpin ni dia kena ada qawi, dia kena ada sifat bekerja tu, kuat bekerja dengan maksud bijak, pandai dan sebagainya, dengan ilmu lah. Jadi selain daripada ilmu-ilmu pengurusan sebagainya, itu pun juga dia kena juga ada ilmu pengurusan hati, tazkiyatun nafs. Kena diingatkan selalu pada dirinya bahawa ini adalah amanah, Allah akan soal dia. Jadi kursus tu kena lalui dulu, kursus penyucian jiwa, proses. Itu cadangan saya lah. Kalau tak sempat buat sebelum, kena buat selepas lah. Siapa yang menang, ahli-ahli parlimen yang Muslim lah, kena melalui proses khusus tazkiyatun nafs. Panggillah ulama-ulama yang mana menjiwai kehidupan yang betul, ya, mengikut kaedah zuhud dan sebagainya, supaya mereka sedar, diberi peringatan, ya. Tidak lupa, kan, manusia selalu lupa. Bukan kadang-kadang, bukan mereka awal-awalnya bukan mereka berniat begitu, asalnya niatnya baik, tapi bila datang ujian depan mata, lalu duit, lalu benda-benda ni, selalu yang ni yang jadi masalah kemudian, ya. Sebab dia tak berapa cukup persediaan dalaman, ya. Baik. Yang kedua, kata Nabi sallam, wa iza haddasa kazaba, bila bercakap bohong. Bila bercakap bohong, ya. Ini juga kena latih. Untuk jadi baik ni kena latih, tuan. Untuk cakap baik pun, cakap benar pun kena latih. Janganlah dilatih lidah kita dengan perkataan bohong, kerana bila sudah terbiasa, nanti dia akan bermudah-mudah dengan pembohongan. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji, dia akan ingkari, ya. Tadi dia diberi amanah, ini dia berjanji. Selalu orang berjanji tak tepat ni apa? Orang berhutang, ya. Ini di kalangan kita lah, orang berhutang. Orang berhutang,
Minggu depan aku bayar, jangan risau. Minggu depan. Minggu depan dapat gaji bayar. Minggu depan. Minggu depan dengan dia sekali lebuh. Ya. Kebetulan saya ada baca kawan saya punya apa status kat Facebook. Dia kata, aduh, ada kawan aku ni hutang RM50, 100 je pun dia kata. Tapi sudah hilang. Tak tahu mana pergi. Aku tak kisah pun. Bukan tak kisah maknanya aku tak tuntut. Aku tuntut juga. Tapi janganlah lari. Janganlah hilang kawan. Kawan bukan ramai pun. Kawan macam biasa. Tapi hutang bayarlah. Yang itu yang dia jam tu masalahnya. Wallahualam apa niat dia malu ke apa ke. Tapi kena kabarlah balik. Kalau kita janji tak dapat, kita kena kabarlah balik. Bagi tahulah, minta maaf. Hari tu ni janji minggu depan, ini sampai minggu ni nampak gayanya duit pun tak cukup juga lagi. Tak boleh nak bayar hutang lagi. Boleh ke minta tangguh lagi? Kan? Bahkan orang yang memberi hutang digalakkan ihsan, memberi tangguh lagi, ya. Insya-Allah dapat pahala. Tapi orang yang berhutang tu kena bagi tahulah balik, janganlah lari lebuh begitu je. Ya. Jadi ini janji kita pada satu-satu orang. Kalau janji ramai, lagi berat lah, kan? Orang politik ni dia janji besar. Nanti aku buat ini, aku buat itu, kata dia. Kena tengok juga kita mampu ke tak mampu dengan janji kita tu. Kan? Baik. Wa iza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, dia akan melampaui batas, ya, akan buat jahat. Bila berbalah, ya, bertengkar, dikira nak tumbuk orang, ya. Kan? Patutnya ialah. Dan memang salah satu sifat yang tidak baik apabila orang suka apa? Suka bertengkar, ya. Suka bertengkar, suka berbalai-balai. Walaupun ialah kadang-kadang kita pun tahu kita berada pada pihak yang benar, tapi kita kena tengok keadaan. Kalau yang kita bertengkar tu orangnya tak boleh terima kebenaran, kita biar je lah, ya. Kita tinggal je lah. Kalau kita bertengkar terus, silap-silap jadi bertumbuk, jadi bergaduh, lagi tak elok, ya. Baik, ini 4 sifat yang Nabi SAW sebut, ya. Kalau ada 4-4, jam. Kata Nabi SAW, kalau ada 4-4, kana munafiqan khalisan. Confirm memang munafik. Tapi kalau ada salah satu ni, dia baru ada ciri-ciri lah, sebaiknya ditinggalkan. Baik, seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Ciri-ciri orang munafik ni atau tanda-tanda orang munafik ni 3. Ya. Ini Nabi sebut 3 pula. Tadi ada sebut 4. Ini para ulama bincang. Hadis ni kadang-kadang antara kenapa berbeza, ada kata 4, ada kata 3. Kadang-kadang keadaan atau masa yang berbeza Nabi sebut kepada orang yang berbeza, ataupun banyak faktor lain yang ketika itu Nabi nak menyebut tentang seseorang yang ada 3 ciri. Jadi Nabi sebut 3 saja. Ada banyaklah faktor-faktor mengapa kadang-kadang berlaku perbezaan ini, ya. Apatah lagi sebahagian lagi menyebut bahawa periwayatan hadis ni nanti ada penilaian oleh para ulama hadis, yang mana yang lebih kuat, yang mana lebih utama, ya. Baik, macam tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kedua-duanya sepakat tentulah lebih kuat berbanding hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Iza haddasa kadzaba, yang pertama kalau bercakap bohong, sama macam tadi. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia akan mengingkari. Wa iza tumina khana,
apabila dia diberi amanah dia akan khianat. Benda yang sama macam mana hadis yang pertama tadi, cuma tak ada satu saja, wa iza khasama fajara. Ya, bila dia bergaduh, berbalah, dia akan buat benda yang tak elok. Ya, ataupun keluar daripada kebenaran. Wa fi riwayatin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dan riwayat lain ada ditambah kata apa? Meskipun wa in shama wa shalla, meskipun dia ni orang yang puasa, orang yang solat dan menganggap dirinya muslim, ya. Walaupun dia puasa, solat dan dia menganggap muslim, tapi perbuatan ini adalah perbuatan menunjukkan dia termasuk golongan orang yang munafik, ya. Tapi tidaklah, maksudnya bukanlah kita kata kalau ada ciri ini terus jadi orang munafik yang Allah hukum dengan kita kata apa, hukum dengan neraka jahanam, khalidina fiha, kekal. Tapi mereka ni mempunyai ciri sifat orang munafik. Orang munafik ni yang sebenar-benar maksud munafik ni adalah orang yang mengaku beriman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di belakang Nabi mereka memperolok-olokkan Nabi, mereka mentertawakan Nabi di hadapan kaum mereka. Mereka hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaih summa yanshuru sirraha. Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari akhirat adalah, ya, lelaki yang memenuhi, ya, ar-rajula yufdi ilal mar'ati, lelaki yang suami yang memenuhi hajat isterinya, wa tufdi ilaih, dan isteri yang memenuhi hajat suaminya, ya, summa yanshuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahsia di antara keduanya, ya. Maksudnya masa minta tu bagi, masa baik tu okeylah, bagi ni bagi itu, suami pun baik bagi kepada isteri, isteri pun bagi pada suami apa-apa yang baik. Tapi bila bergaduh semua aib dikeluarkan, semua aib diceritakan. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu taala. Ini pun dalam bab aib lah, ya. Dalam bab aib. Kalau aib itu kena faham, ya. Kalau aib yang bersifat rahsia peribadi, haram kita keluarkan, haram kita ceritakan, ya. Contoh aib ni makna apa? Aib ni maknanya satu perkara kecacatan atau kekurangan. Kalau pada orang lah, kalau pada barang lah. Contohlah, apa dia? Suaminya tidur kuat berdengkur. Contohlah, ini contoh mudah. Kan? Dia pergi cerita dekat orang semua. Bila dah bergaduh, cerita habis kat orang. Ingat dia tu bagus sangat, nampak je rupa handsome, tidur kereta api pun kalah bunyi. Contoh, ya. Walaupun macam mana, tapi itu adalah aib, ya. Aib.
Itu ni ada dalam surat khabar ke mana ke. Bila bercerai dia kata dekat isteri dia apa macam mana entah. Dia kata apa, kemaluan isteri dia bau ikan masin apa ke? Bau macam-macam lah. Maknanya ini perkara aib yang tak sepatutnya diceritakan kepada orang awam walaupun dia bercerai, walaupun dia tak suka. Jadi perkara aib ni kena simpan. Setakat mana keperluan untuk bercerita kepada hakim, kepada qadi, setakat itu saja. Tak ada keperluan nak pergi cerita sana, nak cerita sini, ya. Dalam komen-komen saya punya Facebook ni nampaknya udah demo bertekor-tekor nak suruh apa, nak pilih yang mana, nak kata yang mana lebih baik. Beginilah saya cerita je tadi ciri-ciri itu. Tapi tak payah bertengkar. Ceritakanlah kebaikan apa yang tuan-tuan nak pilih. Tunjulkan kebaikan-kebaikan supaya kita tak jadi pergaduhan, ya. Baik. Jadi salah satunya jangan sebar aib. Tapi kalau aib itu sifatnya umum ataupun menjaga kemaslahatan umum, untuk memelihara kemaslahatan umum, perkara ini termasuk pada perkara yang diharuskan. Sebagai contohlah, satu orang yang terkenal ataupun kita kata dia scammer. Dia ni kita dah tahu dah scammer. Kalau berurus niaga dengan dia akan scam orang. Jadi kita terpaksa sebarkan, kita terpaksa bagi tahu, tuan-tuan, puan-puan, jaga dengan orang sekian-sekian ni kerana dia ni scammer. Kalau tuan-tuan berurusan dengan dia dalam hal sekian-sekian ni, dia akan tipu tuan-tuan. Tapi syaratnya benda tu betul lah. Tujuan untuk menjaga kemaslahatan orang ramai. Ya. Ini termasuk pada kaedah apa? Al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatil khasah. Kemaslahatan umum didahulukan berbanding kemaslahatan khusus atau seorang. Mana asal hukum menyebar aib itu haram, menyebar aib individu. Tetapi oleh kerana menjaga kemaslahatan umum, maka diharuskan kerana kemaslahatan umum tadi. Tapi setakat itu sajalah. Jangan ditambah-tambah lagi. Jangan pula ditambah-tambah lagi. Jadi pada perkara-perkara kelemahan yang melibatkan peribadi, yang itu kita tak payah jadikan tak payah jadikan bahan kempen lah, ya. Bahan kempen. Contoh, dia ni jadi calon tapi dia bercerai dengan isteri dia, contoh, jadi jangan gunakan itu sebagai bahan kempen, kerana perceraian dia dengan isteri bersifat peribadi, itu hal dia. Tapi kita lebih lihat kepada kepimpinan dia, adakah dia termasuk orang yang amanah ataupun tidak. Itu bincang, ya. Seterusnya, satu lagi, 1, 2, 3 hadis riwayat daripada Thabit, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana al-ab ma'al ghilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada aku ketika aku sedang bermain-main sama kanak-kanak sebaya. Fa sallama alaina, dan Nabi memberi salam. Fa ba'athani fi hajatin, ya. Setelah itu baginda mengutusku untuk satu keperluan, ya. Fa abta'tu ala ummi,
maka aku pun pergi jumpa dengan ummiku, ibuku. Falamma jitu, kemudian aku balik. Qalat ma habasaka, maka apa nama ni, kata ibu dia, kenapa balik, kenapa tak main? Faqultu ba'asani Rasul sallallahu alaihi wasallam li hajatin, Nabi utus aku untuk satu perkara. Qalat ma hajatuhu, apa hajat Nabi? Qultu innaha sirrun, ini rahsia. Nabi suruh buat benda ni tapi rahsia pada ibu dia. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadan. Maka kata ibu dia, ya, maka kalau begitu janganlah bagi tahu rahsia Rasul pada siapa pun. Kalau betul rahsia, mana simpan. Qala Anas, wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bi ya Thabit. Sekiranya, kata Anas kepada Sabit, sekiranya aku boleh beritahukannya kepada seorang, tentu aku beritahu kepadamu wahai Sabit. Ya. Maknanya begitu baiknya bila diminta untuk buat satu benda yang sebut rahsia, kena rahsiakan. Ini rahsia, ya. Tapi kita ni itulah masalah dia. Ini rahsia, ya. Lepas tu kita jumpa dekat orang, kita pun cerita benda sama. Ini rahsia, ya, jangan kabur kat orang. Orang tu pula jumpa orang lain, ini rahsia, ya, jangan kabur kat orang. Orang tu pula, ini rahsia, ya. Penyudahnya satu kampung tahu. Jadi orang kata apa? Ui, kamu tahu tak rahsia tu? Jawabnya, tak rahsia dah, semua orang dah bercerita. Semua orang sudah bongkar. Siapa yang paling banyak dosa? Orang yang membuka rahsia, ya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu minhu syai'. Siapa yang membuat atau mendorong suatu benda yang jahat, satu benda yang buruk, diikuti perbuatan itu, dia akan dapat dosa membuat atau mendorong itu, dan dosa orang yang mengikut tidak dikurang walau sedikit sampai hari akhirat. Baik. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas, mereka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hazihi ghadratu falan. Fulan, hazihi ghadratu fulan. Setiap pengkhianat pada hari kiamat kelak akan diberi bendera. Dan kemudian dia kata, ini dia sipolan-sipolan yang khianat itu. Mana akan diberi tanda lah di akhirat. Di dunia ni nampak macam mulia, tapi kita bimbang di akhirat kita termasuk kalangan orang yang hina, ya. Hina. Sebab apa? Mengkhianati amanah, ya. Qala Allah Ta'ala salasatun ana qasmuhum yaumal qiyamah. 3 golongan yang aku akan tuntut kepada mereka. Orang yang berjanji lah maknanya. Rajulun a'tabi summa ghadara. Seorang lelaki yang berjanji kepadaku kemudian dia mengkhianati. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan wangnya, wang orang yang hamba ni tadi. Ambil, maknanya ini macam orang upah pekerja. Zaman sekarang kan suka dia buat apa itu, upah orang kerja, terutama orang luar negara, dia upah, lepas tu sampai masa dia tak bayar, ya. Dia buatlah macam-macam cara, tak nak bayar upah, tak nak bayar. Ini boleh kita kiaskanlah pada perbuatan orang yang dah bebas hamba tapi duk ambil lagi duit dia. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajrahu. Yang ketiga, orang yang mengangkat orang lain sebagai ketuanya, ya. Lalu meminta orang wa rajulun istajara, ini yang tadilah, dan mengupah orang, istajara ajiran fastawfa minhu, suruh buat kerja, walam yu'tihi ajrahu,
tapi tak bayar upah. Ya. Di akhirat Allah Ta'ala yang akan tuntut. Allah akan tuntut ya. Ini antara orang yang Nabi kata akan muflis lah di akhirat. Sebab apa? Sebab banyak buat nanya ke orang. Ya. Semua benda yang kita nanya orang, semua benda yang kita tipu orang, semua benda yang kita tak bagi hak orang, di akhirat mereka akan tuntut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ni pahalanya banyak. Pahala haji ada, pahala puasa ada, pahala semayang ada, pahala itu ada, pahala ni ada. Tapi sebab orang tuntut semua, akhirnya semua pahala dia habis. Licin. Nabi kata termasuk kalangan orang yang muflis. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita ada masa lagi lah untuk berfikir. Ada masa lagi untuk berfikir siapa yang kita akan pilih. Ini saya sebutlah, saya tegaskan, bukan nak khabar nak suruh pilih siapa, tidak. Memilih ni perkara istihadi. Memilih siapa yang kita nak pilih ni termasuk perkara istihadi. Perkara yang kita kena fikir, kena cari maklumat, dan kemudian kita buat keputusan. Lebih baik kita tambah lagi solat istikharah kalau tak yakin. Tapi kalau kita sudah ada keyakinan atas apa kita punya perkiraan tadi, maka pilihlah siapa yang kita nak pilih ya. Kerana Allah SWT akan soal kita kenapa kita pilih dia. Jadi kalau kita sudah ada preparation, kita ada jawapannya, maka insya-Allah pilihlah siapa pun. Kerana dia sifatnya istihadi. Dia bukan pilih A confirm pahala, pilih B confirm berdosa, pilih C confirm berdosa. Perkara istihadi dia bukan macam itu. Kalau bab akidah, betul. Akidah beriman kepada Allah, Allah yang esa, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau beriman selain daripada itu semuanya kafir, semuanya berdosa. Tapi perkara istihadi ni A pun betul, B pun betul, C pun betul, selagi mana kita membuat perkiraan dengan cara ataupun kita mengumpul maklumat dan membuat kajian, membuat penelitian sederhana setakat kemampuan kita secara yang betul, dan niat kita yang betul. InsyaAllah semuanya betul. Tapi carilah dengan cara yang betul. Kan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf ada salah dan silap terkasar bahasa sebagainya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman wanfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min hali anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.